apakah kesudahan daripada soalan kita tadi ya. Saya copy ni. Boleh rakam balik copy ni. Kita pergi ke file baru. Okay. Now, kita nak selesaikan yang ni. Yang pertama tu ialah A, B, C union ialah kita nak cari A union B. Kita tak payah lukiskan gambar Raja Van di sini pun kita boleh buat tetapi kita kena carikan dululah apa dia A complement A complement di sini tidak ada A complement. A complement di sini ialah bersamaan dengan A complement ialah A complement adalah C dan E kan. C dan E, that's A complement. Kemudian B complement. B complement adalah A, B, C, D, E. A dan C juga. A dan C, that's a B complement. Okay, A union B. A union B maknanya semua yang ada dalam A dan ada dalam B. Bukan semua sepunya. Sepunya ni maknanya tindanan. Keseluruhan A dan B. A union B is equal to A union B is equal to A, B, D dan E. Awak jangan ulangkan dua kali maknanya jangan tulis A, B, B A, B, B tak payahlah. Sekali lah A, B, D dan E. Dari A union B. B complement adalah kemudian nombor 2 B intersect A. B intersect A sama dengan A intersect B. B intersect A intersect B lah. Ini sepunya. Sepunya ialah B dan D. So, B intersects A adalah sepunya adalah B dan D. Okey, kemudian nombor 3 ialah B complement. B complement ini nombor 3. Ini nombor 2 ya, nombor 3. B backslash A. Elemen yang ada dalam B tetapi tidak ada dalam E. Elemen yang ada dalam B tetapi tidak ada dalam A. Elemen yang ada dalam B tetapi tidak ada dalam A. So, B backslash A equal to elemen yang ada dalam B tetapi tidak ada dalam A. So, sama dengan E. Nombor 5, A complement intersect B. A complement adalah C dan E intersect B. C dan E intersect B. Jadi sama dengan A complement intersect B bersama dengan A complement ialah C dan E. C dan E sepunya dengan B, D, E. So adalah bersamaan dengan juga E. Okey. Kemudian A union B complement. A union B complement. B complement adalah AC terangkum dalam A. Terangkum dalam A. Jadi A, B, C dan D. A, B, C dan D. A, B,
C dan D. Nombor 6 nombor 7, A complement intersect B complement. So A complement lah CE intersect B complement. Dia sepunya. Jadi ini adalah A intersect B complement. Nombor 7 tu adalah bersamaan dengan C. So B complement nombor 8, B complement backslash A complement. B complement yang tidak terkandung dalam B complement yang tidak terkandung dalam B complement yang tidak terkandung dalam A complement. B complement does not share in A complement. So adalah bersamaan dengan C. Sir, A. A. Saya A. I think it's A. sir, saya nak tanya sikit boleh? Ah, Yang macam complement tu kan, kita tak boleh buat dia macam kurungan lepas tu keluar complement kat luar, tak boleh? Macam A intersect B complement. Untuk A complement intersect B complement, tak boleh? A intersect B complement ni macam ni. Dia tak sama dengan A intersect B. intersect B Complement. complement. Dia tak sama Dia ini sama dengan A complement union B complement. Oh, okey, faham. Kalau di sini A union B complement dia sama dengan A complement intersect B complement. Kita balik. Okey, so cara yang lagi mudah kalau kita nak cari, kita buat yang complement kat luar tu lah kan? Kena ingat lah. Kita buat complement kat luar lah. Kalau Tapi ini pun tidaklah susah. Contohnya kita katakan tadi A complement intersect B complement benda ni, ini adalah sama dengan A union B di luar complement kan? Kita tengok A union B. Kalau A union B apa dia? A union B kita bandingkan A dengan B lah. A union B apa dia? A, B, D dan E. A union B A union B kalau di sini A union B lah. A union B bersamaan dengan A, B, D dan E kan. That is A union B. Kalau complement di sini, di luar daripada ni, kita bandingkan kedua-duanya, di luar di sini, apa yang tak ada kat luar ni? A, B, D dan E. Yang tak ada kat luar ni apa dia? C. Tapi kita kena bandingkan dengan U lah. Kita tengok U lah. Kita tengok U. Kita banding dengan U. U kita kena ambil kira U lah. U kita lah A, B, C, D dan E. Okay. Kalau A union B, A, B, D dan E, yang tak ada dalam ni, kumpulan ni lah C kan. Sebab itu kalau A intersect B complement sama C. Tapi kalau awak buat gini saja, awak susah Awak susah bila awak buat gini, awak kena melihat U. Faham? Kalau awak bentuk gini, awak kena melihat U. Tapi kalau awak buat begini saja, awak hanya melihat A complement dengan B complement saja. Faham tak? Jadi awak guna awak banding dua ni saja.
Tetapi kalau awak dalam bentuk ni A union B complement, awak kena tengok macam ni, A intersect B complement. A intersect B complement, kita intersectkan benda ni, tetapi kita kena bandingkan dengan U. Kita ada satu kerja lagi. Okay, contohnya A intersect B complement, A intersect B complement. Maknanya kita tengok intersect ni. A intersect B. A intersect B adalah A dengan B. A intersect B adalah B dan D kan? B dan D. Komplementnya kita kena bandingkan dengan U lah. Jadi ACE. Jadi A, C dan E. Komplement kan? Berbanding dengan A intersect B. Okey, tuan ni. A intersect B. A intersect B. Saja A intersect B kita dapat B dan D. Keren tak? B dan D. Kalau di luar B dengan D kita ada A, AC, AC dan AC, ACE. A, C dan E. Inilah A intersect B complement. Okey, kalau kita buat A intersect B complement, maksudnya lah A intersect B complement. Ini adalah maksudnya lah bersama dengan A complement union kan? B complement. Kalau tindakan di sini, kalau kita buka kolongannya lah A complement union B complement. A complement apa? A complement adalah C dan E. Campur dengan A dan C. A complement adalah C dan E. Campur dengan A dan C. Kita akan dapat A, C dan E. Kita hanya lihat benda ni saja. Kita tak perlu banding dengan U. Betul tak? Jadi sini dapat ACE kan. Sini dapat A, C dan E. Yang tadi kita kena tengok pula A set B ni kita kena bandingkan dengan U ni. Tapi kat sini kita kalau kita buat A complement union B complement, kita hanya tumpu pada A complement pada B complement pada kita gabungkan kedua-dua ni. Jadi kita dapat A, C dan E. Okey, dan akhir sekali lah A union B complement. A union B complement dia sama dengan A complement intersect B complement. A complement adalah C dan E dan B complement adalah A dan C. Kalau intersect ni menjadi C. Tapi kalau awak nak gabungkan dulu A union B, gabungkan dulu A union B, A, B, D dan E. Dapat A, B dan D dan E. Lepas tu awak tengok keluar dia, komplement dia lah, tinggalnya adalah C. Tidak? Kalau awak gunakan formula ni, maknanya awak gabungkan dulu, lepas tu awak bandingkan dengan union ni. Universal ni. Dia samalah. Okay, faham Jawapannya di sini. Awak boleh cek jawapan di sini. Kalau saya salah tu betul lah. Saya dah tak ada salah jawapan ini.
Okey, tengok product set Ini product set ni dipanggil di sinilah Venn diagram. Venn diagram product set. Okey, katanya kita ada A, B dan C. Ini kita sebut sebagai kita panggil product set product set katakan kita ada A sama kita sama ini ini sebagai product set. Saya ambil yang ni. Okay, now let A 1, 2, 3, B 2, 4, C 3, 4, 5 and find A, B and C. This is known as a product set. It's a product set. Kita nak carikan product set A, B, C. So the best way diagram. So kita start dengan A. So A is kita nak cari product set of A, B and C. A multiplied by B multiplied by C. Dalam bentuk Venn diagram. Apa dia hasil A multiplied B multiplied C. So pertama tu ialah kita ada A kita. This is A. This is A. 1, 2 dan 3. This is A. B, daripada A ni kita pecah pula kepada B. B kita ialah 1 dan 2 dan 4. Ini pun ada 2 dan 4. Dan sini pun kita ada 2 dan 4. Itu kata product set. Dan C kita adalah 3, 4, 5. C 3, 4 dan 5. Di sini 3, 4 dan 5. Ini pun ada 3, 4 dan 5. Di sini pun ada 3, 4 dan 5. Dan akhir sekali dekat sini pun ada 3, 4 dan 5. Dan yang ini pun ada 3, 4 dan 5. Tak cantik graf saya ni, tetapi tak apalah. So, jadi the product set here is A, B and C. Yang pertama lah 1, 2 dan 3. Yang kedua lah 1, 2 dan 4. Yang ketiga lah 1, 2 dan 5. Okey, dah habis this part. This part pula 1, 4 dan 3. 1, 4 dan 3. 1, 4 dan 4. 1, 4 dan 4. Kemudian kita ada 1, 4 dan 5. 4 dan 5. Kemudian ini dah selesai lah part 1 ni. Nombor 2 ni lah 2, 2 dan 3. 2, 2, 3. 2, 2, 3.
2, 2, 4, 2, 2, 4 dan seterusnya. Akhir sekali lah kita akan dapat 1, 3, 3, 4 dan 5. 4 dan 5. Itu dipanggil product set. Kalau hitung semua ni awak akan dapat 1, 2, 3, 4. Jadi 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 ni maksudnya kita boleh dapat daripada 3 darab 2, 6. 6 kali 3, 18. So, sini ada 3 komponen, 3 elemen. Di sini ada 2 elemen. Di sini ada 3 elemen. 3 darab 2 darab 3 jadi 6 darab 3, 18. So, total here must be 18 set. 18 sets. 18 sets. 3 diagram. Okay, now satu soalan. Cuba kita applykan product set di sini. Okay, kita tengok sini. Print screen. Okay. Now, saya nak mencari, saya diberi A sama dengan AB, B 2, 3 dan C 3, 4. I want to find the product set of A, product set of B union C, product set. Product ni maksudnya darab lah product. Product set, product. Bisa multiply lah product. A product set of B union C, A product set B union A product set C, A product set B intersect C, A product set B intersect A product set C. Okay, mula-mula kita lihat kalau kita nak selesaikan A product set B, A kita tahu AB, B union C, kita selesaikan B union C dulu. B union C sama dengan 2, 3 dan 4. Okay, 2, 3 dan 4. So this one is B union C lah is equal to 2, 3 and 4. A is A and B, dan B union C. B union C is 2, 3 dan 4. 2, 3 dan 4. The product set here is A2, A3,
A4, B2, B3 dan B4. This is jawapan nombor 1 lah. So jawapan nombor 1 tu ialah kita tengok jawapan itu betul tak. Ini jawapannya. Dia bukan bentuk kurungan itu Sorry dia bentuk kurungan ini. Ya ini asalnya ialah saya padam ni. Dia akan jadi bentuk ni. Tadi silaplah kurungan di dalam bentuk kurungan dulu dia produk dulu. Baru kita buat set. Dia elemen dia mesti elemen. Dia mesti bentuk produk dulu. Tadi silap Tadi sepatutnya dia bentuk produk. Ya ini sebenarnya dia bentuk produk Ini bentuk produk. Ini sepatutnya bentuk produk. Ni. Kurungan ni. Bracket This is the bracket. Silap bracket. Bukan ini Akhirnya barulah bila kita nak himpunkan di sini, kat ini, barulah kita tulis dalam bentuk A product of B, product of C, barulah kita tulis dalam bentuk ini. Pertama tu 1, 2, 3, kemudian 2, 3, 1, 2, 4 dan akhir sekali lah 3, 4, 5. 3, 4 dan 5. Kita tutup ni. Begitu. Jadi maksudnya di sini ini kita tak boleh tulis lagi itu, kita tak akan tulis bentuk ini. A2 A3 dan A4. A4 ini. Sinilah B2, B3 dan B4. So maksudnya lah A product set B, A product set B union C sama dengan kita tulis, barulah kita tulis dalam bentuk kurungan di sini. Curly bracket A bracket B2, so A bracket 3 bracket A4 bracket B2 bracket B3 bracket B4 dan curly bracket. Okey. Ada yang baru nak masuk? Okey. Ada yang baru nak masuk tadi Faham? Okey. Kemudian A produk B. Union B A produk C. Saya ambil ini. Saya pergi ke nombor 2 ialah A produk B union A produk C. So macam mana nak buat? So kita buat ini kita selesaikan produk tu. A produk B dan A produk C. A produk B ialah A is A, B dan B adalah 2, 3, 2 dan 3. This is A produk B, A produk B. Kita akan dapat A2, A3, B2 dan B3. That is A produk B bersamaan dengan A produk B bersamaan dengan, so you buat curly bracket, ni curly bracket
curly bracket. Kalau macam ni bracket. Ini curly bracket. Kalau macam ni ialah bracket. Kurungan. Ini kurungan kerenting, kerenting ni. Curly ni macam kerenting, ini bracket. So here is A2, then you have A3, B2 and B3. Curly bracket. Kalau A produk C, A kita AB, C kita adalah 3, 4. 3 and 4. 3 and 4. Here is your A and here is your C. A product C is equal to A3, A4, B3 and B4. So A product C, kita akan dapat A3, A4, B3 and B4. Okay. That is A product C. Kalau complement, kalau union maksudnya kita gabung kedua-duanya. Kita gabung kedua-duanya, kita akan dapat A product B union A product C. Jadi kita akan dapat A2, A3, A2, A3 dan A4. A4, B3 dan B3 dan B4. Okay. Faham? Maksudnya macam mana? Apa maksud awak? Saya tak faham maksudnya. Kalau awak dah terror nak buat jawapan akhirnya boleh juga. Boleh. Maknanya kalau you boleh, maknanya kalau setengah-setengah pelajar ni kogniti dia terlalu tinggi dia kognitinya tinggi. Dia tak payah buat Venn diagram, dia boleh imagine dalam dia punya dia punya brain ataupun dia punya mind dia just imagine sebab setengah-setengah tu imaginationnya tinggi dia just imagine dia boleh display kan dia terus berikan jawapan dalam bentuk inilah, dia tak payahlah nak lukiskan diagram, dia boleh imaginationnya boleh lepas tu bila dia boleh recall setengah-setengah ada pelajar-pelajar tu dia boleh buat gitu, jadi dia bagikan jawapan akhirnya tapi risikonya contohnya jawapan akhir tu awak tu salah kan, katakan awak tertinggal satu lah tiba-tiba buat ada gangguan pen jatuh ke apa jatuh tertinggal satu jawapan contohlah. Jadi bila berdasarkan jawapan akhir tu saya akan missing satu. Jadi saya nak rujuk mana-mana, pelajar ni faham tak faham, nak rujuk kat mana, dia ada missing satu ni. Salah lah jawapannya. Ataupun tak dapat full mark lah. Tetapi kalau katakan awak ada tunjukkan jalan kerja pun berserabut gini ini istilahnya berserabut lah, namanya haywire. Tapi saya boleh detect lah, dia sebenarnya ada dia buat ni tapi dia lupa dia tinggal. Adalah markah. Takut itu berlaku. Sebab
Saya tak boleh nak baca mind anda jika anda tak portraykan mind anda dalam bentuk diagram ini. Faham tak? Itu maksudnya itu yang penting jalan kerja tu. Bila jalan-jalan kerja tu ada, kita dapat baca minda pelajar. Pelajar dia faham, dia ditunjukkan jalan itu. Tetapi bila the final solution tu ada something missing there. Missing here and there. Jadi, tetapi kalau macam bracket and curly bracket ni kena jagalah. Bracket dan curly bracket ini ada maksud dia. Ini maksud dia lain. Dia punya meaning lain. These are different meaning. And this is a different meaning. Meaning dia lain. Meaning tu kena betul. Macam koma ni pun kena letak. Koma ni pun ada maksud. Masa saya belajar tu. Saya belajar di UK, di England ni. Di Manchester, University of Salford di Manchester. Saya punya slack tu, bila saya saya tanya selepas daripada examination, final examination, kita ada final examination. Saya tanya, saya yakin lah saya akan dapat full mark saya 100% lah. Satu paper yang agak suka juga 100%. Bukanlah saya nak berbangga diri lah. Saya nak cerita sikit lah sejarah saya. Pada tahun 1996 awak pun tak akhir lagi 1996, 1996 I was in Manchester. The university is University of Salford. Salford, United Kingdom. Bukan lagi tidak bangga dengan United Kingdom sebab United Kingdom ni jahat orang yang maknanya negara yang menyokong peperangan dan sebagainya. Tapi ilmu dia tinggi University of Salford itu. Tahun 1996 saya ingat lagi Profesor David Percy nama profesor tu. Selepas daripada exam tu, seminggu selepas exam, dia dah marking paper saya. Kelas kami tak ramai orang. Kelas master ni dia bukan dalam 10 orang ni. Masa tu master tak ramai orang buat. Tahun 1996 ni tak ramai orang master. Di UK pun, di that university, kalau buat master in statistik ada 10 orang. Ada 10 orang kelas tu. Jadi, saya tahu dia dah habis marking. So, saya bisik ke dia. So, I know my marks. Oh, very good. You perform very well. Sama je ke so. Sementara jalan dia tak ada kalah literasi kan dia tanya. Tapi dia cakap you got 98. Dia pasal di sana dia examination ni dia tak macam kita sebut 4.0 kan. 3.67, 3.5 and so on so forth. Kita markah kita betul. Dia markah. Dia bagi kalau you dapat 100 dia tulis 100. Kalau you dapat 51 dia 51. 50.5 dia tulis 50.5. Dia tak ada dia bagi exact value. So you got 98. Oh, bila I dengar 98 I'm very happy lah. Why I can't get 100 sir? Because you make a mistake with a comma. Maknanya dalam jawapan saya tu saya tersilap letak koma. Hanya tidak ada koma. Banyak part dalam soalan tu macam contoh ni. Macam A, 2 this not the same as A2. Lain, maksudnya lain. Koma ni ada maksud dia. Saya tahu benda tu tetapi saya tersilap letak. Bukan banyaklah, ada a few saya letak. Jadi kehilangan markah. Dia kata your mistake is a symbol of comma. Saya punya formula begini. Saya tulis formula X squared plus by sigma squared over pi contohnya. Okay. In the bracket plus by C contohnya. This is formula. Lepas tu ada sambungannya sini. Saya tak letak koma di sini. Bawahnya saya tulis lagi satu formula. Contohnya 2x plus by lambda pi over tau contohnya. Saya buat gitu. Saya tak letak koma dia. Titik berkoma saya tak letak. Jadi saya tak letak titik berkoma ni, dia tolak markah. Titik berkoma ni penting. Titik berkoma ni maksudnya di sini dia berhenti. Titik berkoma dia berhenti dan disambung ke bawah. Saya letak di sini, saya sambung ke bawah je. Maksudnya macam seolah-olanya formula ini di-combine sekali. Itu ditolak markah. Itu penting Okey, pertama itu cerita lama. Okay. Now next we go to
Yang ketiga, jadi untuk yang seperti saya katakan tadi, awak boleh tak buatkan dia punya diagram ni. Awak boleh imagine je dan masuk dia, tapi risikonya itulah. Tapi baguslah you tunjukkan diagram. Walaupun dia kadang-kadang berselerak tu, kita boleh tengok lah, kita boleh faham, kita tengok. Walaupun berselerak, kita boleh bagi mata. Then we go to the next part, A intersect A, product of B intersect C. So, saya letakkan ni. To solve this one, kita kena solvekan B intersect C tu. So, B intersect C is equal to 3 kan? B intersect C equal to 3. Say A product B intersect C. So, A is equal to AB. B intersect C. B intersect C is equal to 3. Kalau kita nak buat produk ni, kita akan dapat ni. Kalau kita tak pakai diagram pun tak apalah, kita boleh terus di dalam minda kita boleh terus buat. Jadi dia jadinya A produk B intersect C, dia akan jadi A3 kan dengan B3. Itu kita boleh tak payah pakai ni. Okey, kita payah pakai Venn diagram. Satu lagi contohnya A produk B. A produk B, kalau kita tak nak pakai Venn diagram, tree diagram, kita boleh terus buat A produk B lah. A produk B is equal to what? A produk B, siapa boleh tolong? A produk B is equal to A2, A3, A2, A3, B2, B3. This is a product B. Then A product C. A product C is equal to what? A product C. A3, A4. A3, A4. B3, B4. B3, B4. Ini awak tak nak gunakan Venn diagram. Okay? Pada tree diagram. So, kalau kita intersectkan kedua ni, dia tengok sepunya mana. Sepunya ialah A3, B3. A2, A3, A4, A3, A4, B3, B4. Sepunya ialah A3, A3, B3. B3 and B3. Kan? So, kalau A produk B intersect A produk C, itu kita akan dapat A3 dan B3. Itu contoh tadi ya. Pergi tengok lain tak. Itu ke saya buat ni. So awak boleh check lah jawapan awak. Kalau betul tu alhamdulillah lah. Kalau tak betul, tengok balik mana silapnya. Rasa soft set theory. Ada benda-benda yang saya tak ajar di sini, partition, all those things. Okay, sebelum tu kita buat last kali kita buat supplementary soalan ya.
Kita buat ni set 1.37 ni. Dia tak ada jawapan. Jawapannya mungkin awak boleh tengok ke belakang. Kemudian kita buat satu lagi yang tentang diagram product set ni. Kita buat product set yang product set kita buat dua soalan ni. Satu kita buat soalan ni. Jelas sebelum kita berhenti. Sebelum anda bercuti pada Isnin ni. Saya print screen dulu. Print screen. Kita cuba selesaikan ni. Set operation ni. Minggu depan kita tak belajar benda ni. Minggu depan kita akan belajar probability distribution contohnya. Tengoklah nanti saya tengok buku tu macam ni. So, katakan kita ambil ni. Kita cuba selesaikan ni. Okey. Okey. Nampak ni? Nampak, Doktor. Saya nak carikan di sini A union C. A union C lah di sini. So the first one is A union C is equal to A union C is A, B, C, D, E, G. Betul tak? Sorry. A, B, C, D, E, F, G. Okay. A union C lah. Maknanya dua-duanya bergabung. Tetapi jangan ada overlapping lah. So A union C lah. A, B, C, D, E, F dan G. B intersect A ataupun A intersect B. B intersect A sama dengan A intersect B ya. Sama A intersect B yang sama, sepunya. So A, C dan E. A, C dan E. A, C dan E. Nombor 3. The element of C does not in B. Element of C does not in B. Element of C does not in B. Kita ada C, B, E, F and G. This is C. And then B is equal to A, C, E, and G. Element of C does not in B. Element of C ini ada. Ini ada. G ada. Maknanya yang tak ada ialah B dan F. So this C X B is a B dan F. B dan F. Nombor 4. B complement. So B complement for this case, B complement is equal to AB, so B, E, D, F, B, D, F. That is a B complement.
A, B, C, D, E, F, G. B, D, and F. That is a B complement. So B complement union C. So C is B, E, F. So B, E, F, B, E, B, D, E, F, G. So B complement union C is equal to B, D, B, C, B complement B, C is B, D, E, F, G. E, F, and G. Okay, kita pergi yang mencabar sikit lah. Yang ni ya. Yang kita pergi yang stroke-stroke yang agak mencabar sikit. A, element of A does not belong to C, does not in C. Nombor 6 ya. Nombor 6. Nombor 6 ya. Element of A does not in C. Element of A does not in C, kita akan dapat apa? Element of A does not in C, kita akan dapat yang ada dalam C adalah E ada, B ada, itu dia, B dengan E. Yang tidak ada dalam C adalah A, C dan D. So A, so C lah, this is equal to A, C dan D. A, C dan D. Tetapi kita nak cari A stroke C complement. So kita kena bandingkan dengan union universal. So di luar daripada yang ini adalah kita akan dapat B, we have E, F, and G. B, E, F, and G. Okay. B, E, F, and G. A, nombor 7. A / B complement. Maksudnya and complement. Maksudnya lah A does not belong to B complement, but is the element of it does not consist in a B complement. Okay. So kita kena cari B complement dulu. B complement is equal to C complement B complement B complement. The element of A does not consist in a B complement. So element of A apa yang tidak ada dalam B complement? Apa yang tak termasuk dalam B complement? So B ada, D ada, okey, itu saja B dengan D. Yang tak ada ialah A, E, AC dan E. So this is a AC dan E. And this AC dan E complement. Kalau kita tengok complement di sini, AC dan E complement, kita bandingkan dengan, so kita tahu bahawa inilah AC dan E. What is a complement of this one? AC complement lah, ACE complement lah, B, D, F dan G. B, D, F dan G. Jawapannya. Ini jawapan adalah jawapan untuk A backstroke, B complement, and complement. Okay. Yang lain awak cubalah Ini kena fikir secara logik je lah. Okey, yang terakhir lah kita pergi apa ni?
Okey, kita pergi tengok ni produk ni. Ini dah buat 2, 3, 1, 3, 5. Okey, kita dah buat. Okey. Okey, saya katakan saya cuba saya selesaikan ini. Okey Saya selesaikan ini product set Okey, Mark, Eric and Paul. Eric and David. So katakan kita tak nak confuse dengan nama-nama ni. Kita the best way lah awak tuliskan simbol lah letakkan simbol dia, katakan Mark is M, Eric is E, and Paul is P. These are Eric and David. Orang yang sama lah, David lain David. So the W is equal to MEP. Dan V is equal to END. I want to find the product set of W and V. W and V Jadi kita tak nak pakai Venn diagram, kita nak pakai tree diagram. Produk akan jadi Mark and ME. Okay. E. Kemudian kita ada MEMD. Kemudian kita ada ED. Dah, betul. Kemudian kita ada PD. Boleh? Dapat Dapat. Kalau awak rasa ni mening kan, so you boleh lukiskan raja tu lukiskan raja dia gini lukiskan raja dia, you letakkan W ialah M, Eric, Mark, Eric and Paul, dan you ada V ialah Eric and David. B, Eric and David. Eric and David. So dia produk yang lain ialah ME and MD. MEMD. Lepas tu EE, ED, kemudian PE, PD. Okay. So kalau kita gabung ni lah MEMD, EE, ED, PE, PD. Tetapi kalau kita terbalikkan V and W, kita start dengan V dulu. Eric and David. Eric and David is EM. Kemudian kita ada EE and EP.
DM, DM, DE and DP. Okay, ini lain Ini adalah, this is a V and W. V and W is this one. Kalau kita nak cari V square, VV. VV maknanya kita akan dapat EE, ED. Mana? ED. Kemudian kita akan dapat DE. Cucu dah pergi. DE, DD. Dapat? Inilah V square. Ataupun V order of V multiplied by V. Ada soalan? Tak ada, Doktor. Faham So, boleh stop rakaman. Saya pun dah tak larat ni. So,